Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama menyambung pengajian kita dalam kitab A'malul Qulub, dan kita dah membicarakan tentang ikhlas yang kita sebut itu hikayat-hikayat, cerita-cerita tentang ikhlas ini. Tak apa, ini boleh diambil kemudiannya. Jadi bila kita dah habis cerita tentang ikhlas, maka bab yang baharu yang datang dalam kitab ini dia kata ialah al-yaqin. Bab tentang yaqin. Sesungguhnya innal abda muftaqirun ila yaqinin rasikh. Seorang hamba di sini hamba Allah Ta'ala, orang yang makhluk kita, memerlukan kepada keyakinan yang teguh, yang utuh. Yuthabbitu bihi imanahu hinama ta'sifu syubuhatul muzalzilah. Yang meneguhkan imannya apabila datang syubhat-syubhat yang mengguncang. Yakin ni adalah perkara paling penting yang Nabi suruh kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak diberi kepada seorang hamba benda lebih penting selepas daripada iman, selain daripada afiat dan yakin. Dan kita disuruh minta keafiatan, keselamatan dan kesejahteraan daripada musibah dan keyakinan. Dan yakin ni bila diperlukan, bila datang musibah, terutamanya, especially yakin tu kena dah ada. Dan kita kena pastikan yakin itu sentiasa subur. Jadi kalau tidak ada yakin, atau yakin tidak subur, akarnya lemah, yakin yang sepatutnya menjadi benteng tembok seperti pokok-pokok kayu bakau, ya, di kawasan payah yang sepatutnya menjadi tembok penghadang ombak tsunami. Tapi kalau payah bakau ini sudah tidak dijaga, pokok-pokoknya sudah tua, akarnya sudah lemah, dia tidak dapat menghalang tsunami itu. Tapi kalau payah bakau itu kukuh, kuat, bahkan kalau tsunami datang pun dia boleh menghadang. Itu perumpamaan yakin itu. Sebab itu dia kata hinama ta'sifu syubahatul muzalzilah, ketika mana bertiup kencang angin syubhat yang menggoncang. Di sini dia ada isti'arah. Pasal apa? Sepatutnya ayat ni adalah hinama ta'sifu syubuhati karrih allati hiya karrih ataupun kal a'sar. Ya, ketika mana bertiup kencang syubhat yang seumpama ribut, ya, yang menggoncang, tapi dia buang al-musyabbah itu, dan dikekalkan, ya, yang apa nama, di sini dia dibuang salah satu rukun tashbih, maka dia ada isti'arah di sini, dia mengekalkan tunjuk tashbih, itulah ta'sif. Ta'sif ialah sifat bagi ribut yang apa nama, bertiup kencang. Kama anna al-mu'mina bihajatin ila yaqinin yahmiluhu 'ala al-badli wat-tadhhiyati wal-'amali wa ithari ma 'inda Allah ta'ala 'ala hadhihi ad-dunya al-faniyah. وهكذا إذا لاح الطمع وتطلعت النفوس إلى مطلوباتها التي تهواها وتشتهيها فإن اليقين يكون كابحا لها عن الشهوات بإذن الله. Selain daripada yakin yang kita perlu ketika datangnya syubhat yang menggoncang,
Bila lagi diperlukan yakin? Yakin ini diperlukan sepanjang masa bila kita nak beramal. Kalau kita tidak yakin dengan janji-janji Allah yang bersifat ghaib, yang bersifat ukhrawi, yang bersifat ajilah, akan datang, yang bukan segera, yang janji itu ganjarannya bukan dapat dilihat secara kasar dengan mata, atau dipegang dengan tangan, atau dihidu dengan hidung, atau dirasa dengan lidah. Sebaliknya ia adalah asy'ur al-batini, perasaan dalaman. Apa dia perasaan dalaman itu? Yang nak boleh menggapai, nak merasa benar janji Allah itu ialah yakin. Yakin is the sense. Ya. Dia adalah panca inderanya yang boleh merasai, yang boleh menyentuh sehingga ke tahap memandang dan mendengar janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Yakin ini dia adalah panca indera dalaman, tuan dan puan. Semakin kuat, semakin subur ia, maka tahap capaiannya terhadap benda-benda ghaib semakin kuat. Ya. Daripada ia sekadar percaya kepada merasai, sehinggalah yang tertingginya musyahadah, menyentuh, memandang, meninjau. Ini adalah keyakinan. Jadi kita perlukan yakin untuk kita korbankan kesenangan dunia demi untuk mendapatkan kelazatan akhirat. Kalau tak ada yakin, mana kita nak boleh korbankan benda yang segera depan mata kita ni sedap? Ya? Macam mana kita nak korban? Tak mungkin, tak boleh. Ya? Yang boleh kita berkorban tu bila? Bila kita yakin dengan janji Allah itu adalah benar. Bila kita yakin janji Allah itu benar, maka ketika itu barulah kita boleh merasai, kita boleh mencicipi janji-janji Allah Subhanahu wa taala dengan panca indera apa kita sebut tadi, panca indera yakin. Demikian juga apabila datangnya rasa tamak, halaba, hawa nafsu kita, syahwat kita, yakin akan berfungsi seperti brek penahan kabih. Yakinlah yang akan menahan kita daripada mengikut syahwat. Kenapa? Kalau kita tidak yakin dengan ancaman-ancaman Allah, tidak yakin dengan azab Allah, tidak yakin dengan herdikan dan ejekan Allah, macam mana kita nak berhenti daripada melakukan atau menahan diri daripada melakukan apa yang Allah Ta'ala larang dan cemuh? Juga perlukan yakin. Yakin yang akan menjadi penahan. Kemudian dia kata makna al-yaqin wa haqiqatuh. Apa dia makna yakin dan hakikat yakin? Al-yaqinu fil lughah al-ilm wa izahatu syaki wa tahqiqul amri. Fal-yaqinu naqidu syak wal-ilmu naqidul jahl. Taqul alimtuhu yaqina. Yakin dari segi bahasa lawan kepada syak, ragu-ragu. Maknanya kita percaya sepenuhnya. Kita tahu dan percaya. Kita memberikan hukum akal yang penuh kepada satu perkara. Jadi kalau syak itu ialah ketidakpastian, maka yakin yang bahasa Melayunya ialah pasti. Itu maksudnya. Seperti mana ilmu lawan kepada jahil. Ya. Ilmu lawan kepada jahil. Dan yakin ni adalah setingkat lagi daripada ilmu. Ya. Dia adalah ilmu yang jazim. Kerana ada benda kita tahu tapi kita tak yakin. Ya, ada benda yang kita tahu tapi kita tak yakin. Ya, kita tak percaya. Ini dari segi makna bahasa. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Ain, Maqayisul Lughah, Lisanul Arab. Ya.
Ini kitab kamus yang mu'tabar lah. Adapun dari segi syar'i, dari segi syarak, fahuwa sukunul fahmi ma'a thabatil hukmi bihaitsu la yahsulu li sahibihi taraddudun wa tashakkukun wa ribatun wa qalaqun fi dakhilih wa innama yakunu mutma'innan ila ma ya'taqidu. Yaqin ni ialah sukunul fahmi. Kefahaman kita itu tenang. Kita tidak mencari-cari apa dia benda tersebut. Pertama, kita faham benda itu. Maksudnya kefahaman kita, kalau kita jelas. Yang kedua, hukum kita terhadap benda itu tidak berubah-ubah, sabit. Kita perlu yakin. Apa yang kita percaya tentang satu perkara tidak goyang, tidak goyah. Tidak berlaku padanya bolak-balik, taraddud. Sekejap, betul ikut, sekejap tak betul ikut. Tidak ada. Tasyakkuk, syak, 50-50. Atau ragu, ribah. Dan qalaq, rasa tak senang hati, tak sedap hati terhadap satu perkara. Ya. Tetapi, yakin itu ialah bila kita rasa tenang jiwa kita. Kita rasa tuma'ninah. Rasa tenang, rasa lapang dada. Dia perasaan. Bila kita bincang tentang amal qulub, kita dah beritahu awal-awal. Amal qulub ni perasaan. Dan perasaan dia satu benda yang tak boleh diberi ta'rif secara mantik. Perasaan ni ialah benda yang mesti setiap orang rasa. Dia berhasil melalui tajrubah, pengalaman, experience. Ya. Jadi agama ni ialah sesuatu yang bersifat empirik. Sesuatu yang bersifat kita perolehinya melalui panca indera. Ya, ini adalah agama. Dia bersifat logik dan logical and empirical. وإنما يكون مطمئنا إلى ما يعتقد ولهذا قال الجنيد اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير في القلب. Kata Al-Junaid, yakin itu ialah tetapnya ilmu yang tidak berbolak-balik, tidak berubah, tidak berpindah, tidak berubah dalam hati. Dan yakin ini tersusun daripada dua perkara. Yang tazimu bihi amran. Tersusun dengannya dua perkara. Yang pertama ilmul qalbi. Yang kedua amalul qalbi. Ya. Yang pertama ialah ilmu hati. Kita mengetahui sesuatu. Yang kedua amalan hati. So yakin ni dia menyusun, menggabungkan dua perkara. Supaya dua perkara ini menjadi stabil. Yang pertama ilmu. Bila kita tahu, kita ada tasawur, gambaran yang sahih, dan kita ada hukum, tasdik yang sahih terhadap satu perkara, dan hati kita menjadi tenang dan lapang dengan perkara tersebut. فالعبد قد يعلم علما جازما بأمر من الأمور ومع هذا يكون في قلبه حركة واختلاج من العمل الذي يقتضيه ذلك العلم. Seorang hamba boleh tahu satu perkara secara yakin, secara pasti. Tetapi hati tidak tenang. Ya? Tidak menerima perkara tersebut. Kita tahu ucapan-ucapan orang musyrikin tentang Allah Ta'ala. Tapi adakah kita tenang dengan ucapan mereka? Adakah kita terbuka hati dengan apa yang mereka sebut tentang Allah? Mendakwa Tuhan ada anak dan sebagainya? Tentulah tidak. Sebagai orang Islam, kita tidak yakin. Dan kita tidak selesa dengan ucapan itu bila kita mendengarnya. Kalau kita rasa selesa dengan ucapan itu na'udzubillah min zalik, itu bahaya. فمقتضى العلم إثماره وتأثيره في العبد تأثيرا عمليا سواء أكان ذلك في قلبه أم كان في جوارحه. ربما وجد العلم في قلب المرء لكن صاحبه لم يصل به إلى مرتبة العمل. Demikian juga antara tanda yakin itu, dia membawa kita beramal dengan ilmu. Jadi ada ilmu yang kita tahu, tapi kita tak beramal. Kenapa saya tak buat? Tak yakin. Tak yakin. Kan?
Dia belajar pergi ambil kelas renang. Dia ada ilmu tentang berenang. Ya. Lepas tu ada orang lemah. Kata, awak tak terjun tolong. Ish, aku tak yakin aku boleh. Dia tak yakin. Dia bukan tak tahu. Dia tak yakin. Kan? Ada orang masuk kelas jadi mustami', pendengar. Bila sampai exam tak mau masuk. Saya pun tak mau masuk exam. Bukan dia tak belajar, dia belajar macam kawan-kawan yang lain. Tak yakin ambil exam. Tak yakin ambil exam. Yakin ni yang membawa kita kepada beramal dengan ilmu. Ya. فالعبد مثلا يعلم أن الله رب كل شيء ومليكه وأنه لا خالق غيره وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فهذا قد تصحب الطمأنينة إلى الله تعالى والتوكل عليه وقد لا يصحبه العمل بذلك لغفلة القلب عن هذا العلم التام الذي يجب الاستحضار الدائم لمعاني العبودية فصاحب هذه الغفلة يستسلم للخواطر إذا غفل عن الحقائق التي علمها فتجد تلك الخواطر طريقة إلى القلب واعتقاد إلى ما يدين الله عز وجل به. Masalahnya seorang hamba, kita tahu Allah Ta'ala itulah pemilik alam, jaga apa semua yang menentukan. Tapi bila main musibah, bila main susah payah, bila main bencana yang melanda, adakah ketika ini kita tengok kadang-kadang kita terlupa daripada ilmu yang kita tahu Allah itulah penentu, Allah itu. Ya. Jadi ilmu satu bab, yakin satu bab. Kan? Sebab itu kata Ibn Taymiyah, zikrul insani biqalbihi ma amarahu Allah bihi wastihdaruhu lidzalika bihaitsu la yakunu ghafilan bih ghafilan anhu akmalu mimman saddaqa bihi wa ghafala anhu. Sentiasa ingat dan hadir dalam hati kita apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang. Sentiasa ingat. Dia ada ilmu yang kita belajar tapi kita tak ingat. Kita ada, ilmu tu ada. Sampai masa dan waktunya kita akan teringat balik. Tapi ada orang dia boleh sentiasa menghadirkan dalam diri dia ingatan terhadap apa yang dia belajar tentang Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat Allah. 24 jam duduk dengan dia. Bahawa Allah itu adalah Tuhan. Allah sentiasa memerhati, mendengar, melihat. Orang mukmin yang buat dosa ketika dia bersendirian, adakah dia tak yakin, dia tidak tahu, tidak beriman Allah Ta'ala itu melihat dan mendengar? Ya, tapi dia lalai, ghaflah. Dia bukan, bahkan yakin itu satu hal lagi. Dia mungkin yakin, tapi dia terlalai dan terleka daripada keyakinan. Orang yakin tu boleh pula kadang-kadang dia teralik. Macam kita teralik lah. Kan? Kita kadang-kadang kita tengok satu benda, kita terkhusyuk, terlalu fokus kepada benda sebab kita tak sedar orang ni sekalian. Maka demikian itu juga hati kita, macam mana mata kita ni boleh teralik, boleh terpesona, terpaku, terpukau dengan satu pemandangan indah yang kita duk tengok atau yang kita duk fokus, yang kita duk perhati, kita duk buat kerja, sampai tak perasan orang di sekeliling kadang. Maka demikian, hati ni kadang-kadang dia boleh terleka daripada satu keadaan ke keadaan yang lain. Itu kata Ibn Taymiyah tadi, orang yang ingat dengan hatinya apa yang Allah suruh, sentiasa hadir, lebih sempurna daripada orang yang membenarkan perkara tersebut tapi leka. Benda tu hilang daripada ingatan dia sebentar. Kerana ghaflah itu lawan dengan kesempurnaan ilmu dan tasdiq, sedangkan ingat dan sentiasa hadir itu menyempurnakan ilmu dan yakin. Apabila hati tidak tenang kepada benda yang dia tahu, akan hilanglah tanda-tandanya. Ya. Wala budda an tasri tilka tama'ninah fihi fi kafatil ulum hatta tanzila fihi fi qararin makin wa tad'uhu ila ma taqtadihi wa tastalzimuhu min al-amal. Maka yakin, ketenangan kita terhadap satu perkara ni kena menjalar dalam tubuh kita. Dia kata, supaya benda tu tetap. Ya. Maka dengan itu kita akan beramal dengan ilmu kita
takutkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kepada Allah. Sebagai contoh, dia kata seorang hamba apabila yakin tentang perkara-perkara kejadian hari akhirat, al-ba'ts, hisab, apa semua itu, kan? Jadilah hatinya itu seperti melihat keadaan tersebut. Ya. Ada itu beza kita tahu dan kita yakin. Yakin ni bila makin lama kita merasai sampai ke tahap yang paling tinggi kita seolah melihat. Ada di kalangan para tabi'in yang boleh dibacakan fa idza nuqira fin naqur. Apabila ditiupkan sangkakala, pengsan dia. Ya. Kerana seolah-olah seakan-akan dia menghadiri situasi itu. Ya. Itu kita kata. Sara qalbuhu bimanzilati al-musyahid laha ka'annahu yu'ayinuha. Bila kita yakin, hati kita itu seolah ada mata yang melihat kejadian tersebut. Hadir. Ya. Bila kita yakin benda tu. Inilah hakikat yakin yang Allah Ta'ala sifatkan dengannya ahli iman. Dalam firman Allah, وَبِالْ آخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Dan dengan akhirat mereka yakin. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, لا يحصل الإيمان بالآخرة حتى يطمئن القلب إلى ما أخبر الله سبحانه به عنها طمأنينته إلى الأمور التي لا يشك فيها ولا يرتاب فهذا هو المؤمن حقا باليوم الآخر. Yang dimaksudkan dengan yakin itu ialah seorang itu yakin dengan hari akhirat, percaya sungguh kejadian hari akhirat itu seperti dia percaya benda-benda yang dia capai dengan panca inderanya yang tidak boleh dia ragui. Seperti mana dia tidak meragui kewujudan dirinya, maknya, anaknya. Ya. Itulah yang dia kena yakin. Dalam surah Az-Zariyat ayat 23 Allah Ta'ala kata, فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. Demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya ianya adalah benar seperti mana benarnya kamu bercakap. Maksudnya kamu kena yakin dengan janji Allah seperti mana kamu yakin kamu tengah bercakap. Kita tak ada, bila kita bercakap kita syak tak? Jangan kata kita tengah bercakap masa kita tengah sedap. Kalau kita mengigau, kita bercakap dalam mimpi pun kita perasan. Kan? Bercakap ni adalah benda yang sangat melazimi diri manusia. Sehingga kalau dia bercakap, dia tahu dia cakap. Kalau dia tak cakap, dia tahu dia tak cakap. Kan? Orang boleh buat tuduhan macam-macam dekat kita. Kecuali macam-macam benda orang kata kita buat itu, kita buat ini. Tapi satu benda je, jangan tuduh manusia ni. Tuduh dia bercakap satu benda yang dia tak cakap. Yang tu dia pantang. Pasal apa? Dia tahu dia cakap ke dia tak cakap. Hampir habaq dekat dia kata, hang kata itu gini-gini ni. Oh, janganlah. Dan bercakap juga adalah benda hak paling orang ingat daripada kita. Lebih daripada apa yang kita buat. Betul tak? Kita pergi majlis. Itu kita pergi sekali. Hampir juga majlis tu. Tak ingat. Pasal apa tak ingat? Last sekali dia pun nak fikir, kita pergi tak majlis tu. Oh ya ada, kita bersembang masa tu, kita bincang pasal isu. Yang mengingatkan mereka, yang menjadi connection antara mereka dalam majlis itu ialah bila dia bercakap. Tuan rumah akan ingat kita bila kita mai kenduri dia, bila kita pergi jumpa dia, bagi salam dekat dia, bercakap dengan dia. Kalau kita mai, kita duduk di hujung sengat kita makan, kita balik, tuan rumah tak perasan pun kita mai. Tidak. Dan kalau tu mai nak kenduri dengan ni, tak perasan, tak jumpa pula. Kan? Jumpa lazim dia akan bercakap lah bila jumpa. Kan? Kalau tak bercakap, dia mungkin kata, asal macam perasan macam ada. Dia duduk ujung-ujung tu duduk makan, tak tahu. Asal macam ada. Tak yakin. Hak yakin ni bila? Bila dia main bercakap. Bila dia main, cakap tahniah, dia yakin. Kau tu memang main. Saya aku bercakap dengan dia. Takkan? Tak betul pula. Kan? Cakap ni benda hak kita paling yakin.
Kan? Lepas tu orang dah cakap tu benda, jangan duk kelentong orang. Kan kata kami tak cakap, kami tak kata. Benda lain hang boleh. Tak kata jangan duk buat main. Kan? Orang yang hang cakap tu ingat. Walaupun sebelum zaman ada recording, zaman ada TikTok, zaman ada Facebook, zaman ada YouTube pun, orang akan ingat apa yang hang cakap. Mungkin dia tak boleh nak buktikan, tapi dia tahu. Dia yakin. Dia tak payahlah. Kan? Dan bercakap ni adalah perkara yang paling akan terdedah isi hati. Jadi Ibn Katsir kata apa tentang ayat ni? Yuqsimu ta'ala binafsihi al-karimah annama wa'adahum bihi min amri al-qiyamati wal-ba'thi wal-jaza'i kainun la mahalah wa huwa haqqun la miryata fihi fala tashukku fihi kama la tashukku fi nutqikum hina tantiqun. Wa kana Mu'adh radhiyallahu anhu idza hadatha bi syai' yaqulu sami inna hadha la haqqun kama annaka haula. Allah Ta'ala bersumpah dengan dirinya sendiri yang maha mulia bahawa apa yang dia janjikan daripada hari kejadian, hari kiamat, kebangkitan hidup semula, ganjaran, pasti berlaku, tidak dapat tidak. Dan ianya adalah hak, tidak ada ragu padanya. Maka janganlah kamu syak seperti mana kamu tidak pernah syak kamu bercakap jika kamu cakap. Dan tengok dekat. Sebelum tu kita baca bagi habis. Dan adalah Mu'adh radhiyallahu anhu apabila dia bercakap satu perkara dan dia berkata kepada orang yang cakap dengan dia tu, ini adalah benar seperti mana kamu berada di sini. Sebab itu dekat dalam Cartesian filosofi. Ya. Ya. Apalah sekali yang meyakinkan kewujudan dia, ialah dia berfikir. Dan berfikir ni di sisi ahli falsafah, ahli mantik, berfikir itu adalah bercakap. Ya. Bayangkan. Akhirnya yang menyebabkan dia yakin kewujudan dia ialah dia berfikir. Yani dia bercakap dengan diri dia. Subhanallah. Wa qala ba'dhum al-yaqin musyahadatul imani bil ghaib. Sebahagian ulama tasawuf mengatakan yakin itu ialah persaksian iman akan benda ghaib. Ini iman menyaksikan, seolah-olah dia menyaksikan, itulah yakin. Lepas tu yakin itu ialah ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan ada dua martabat, martabat musyahadah yang paling tinggi dan martabat muraqabah. Kan? Martabat merasa sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam, al-yaqin yatadammanu al-yaqina fi al-qiyam bi amrillah ma wa'ada Allah ahla ta'atih wa yatadammanu al-yaqina bi qadarillah wa khalqihi wa tadbirih. Yaqin itu terkandung padanya yakin dengan melaksanakan perintah Allah dan apa yang Allah janjikan kepada orang yang taat. Yakin dengan kita melaksanakan apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Dan yakin dengan takdir dan pentadbiran Allah dan penciptaannya. Ya. Tentang kejadian-kejadian yang menimpa kita. Yakin. فَإِذَا أَرْضَيْتَهُمْ بِسَخَطِ اللَّهِ لَمْ تَكُنْ مُوقِنًا لَا بِوَعْدِهِ وَلَا بِرِزْقِهِ. Bila kamu meredakan makhluk dengan mendapat murka Allah, kamu sanggup menjual redha Allah dengan mendapat murkanya demi mendapat redha makhluk. Kamu melakukan perkara-perkara yang Tuhan larang, yang mana larangan Allah Subhanahu wa taala itu menyebabkan murka Allah, benci Allah. Dalam rangka apa? Dalam usaha kamu hendak memperolehi redha makhluk. Fa idza ardaitahum, balik kepada makhluk. Lam takun muqina. Maka dalam situasi ini bila kamu sanggup mencari redha makhluk dengan mendapat murka Allah, melakukan apa yang Allah tak suka, Allah benci, Allah tak redha, maka kamu sudah tidak yakin. Kamu tak yakinlah dengan janji Allah. Ya.
sanggup mencari rezeki dengan cara yang haram. Ya, sanggup tinggal amal ibadah demi nak mendapat habuan dunia. Itu maknanya kamu tidak yakin dengan janji Allah. Tidak dengan janjinya, tidak dengan rezekinya. فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم من الدنيا فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم وإما ضعف تصديق بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم فإرضاؤهم بسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم وذلك من ضعف اليقين. Kerana yang menyebabkan seorang itu melakukan apa yang Allah murka dalam nak menggapai redha makhluk itu tidak lain antara dua, sama ada kecenderungan kepada apa yang ada di sisi makhluk daripada habuan dunia, lalu dia meninggalkan perintah Allah kerana dia mengharap daripada makhluk atau kerana lemah membenarkan janji Allah. Ya. Maka bila kamu meredhakan Allah, Allah akan membantu kamu dan memberikan kamu rezeki dan mencukupkan kamu. Dan dengan kamu meredhakan makhluk dengan mencari murka Allah, maka itu adalah takut daripada makhluk dan mengharap kepada makhluk dan lemahnya keyakinan kamu kepada Allah. Jadi ini di antara hakikat yakin. Yakin itu yang pertamanya ialah ketenangan jiwa terhadap perkara yang kita percaya. Ya, tidak berbolak-balik, tidak berubah-ubah. Tetap kepercayaan kita itu tetap tidak berubah-ubah. Ya, itu adalah hakikat yakin yang pertama. Yang kedua, yakin itu hakikatnya membawa kita kepada beramal dengan apa yang kita tahu. Bila kita yakin, kita buat, kita percaya. Yang ketiganya, yakin itu kita seakan-akan menyaksikan, hati kita itu menyaksikan apa yang Allah Ta'ala beritahu perkara gaib. Yakin itu seolah-olah kita menyaksikan, tidak goyah, tidak goncang, kita tidak ada keraguan, tidak ada sedikit pun rasa pergerakan dalam jiwa kita, rasa tidak selesa. فَوَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Yakin dengan hukum Nabi maknanya tidak ada rasa haraj, tidak ada rasa tak senang. Ya. Yakin itu maknanya kita percaya satu benda yang gaib, yang tak dapat dilihat dengan mata, seolah-olah ia ada depan mata. Kita percaya benda yang tak dapat didengar dengan telinga sekarang ini, seolah-olah kita sedang mendengarnya sekarang walaupun kita belum mendengarnya. Yakin dengan tiupan sangkakala maknanya kita yakin seolah-olah macam kita duk dengar dah walaupun kita belum mendengar. Ya. Yakin dengan Allah, kita dengar Quran, kita yakin ini adalah kalamullah, seolah-olah kita mendengarnya daripada Allah walaupun kita belum mendengarnya daripada Allah. Ya. Itu makna yakin. Yakin juga, ya, membawa kita kepada mencari redha Allah walaupun mendapat murka makhluk. Yang kita tuntut, yang kita utamakan ialah redha Allah. Apa yang Allah suruh kita buat walaupun makhluk tak suka, apa yang Allah larang kita tinggal walaupun makhluk suka. Termasuk makhluk tu diri kita sendirilah. Dengan makhluk tu faham orang lain saja. Kan? Maknanya even benda tu yang kita suka, diri kita sendiri cenderung nak benda tu, tapi kalau benda tu benda yang Tuhan larang, kita tinggal. Kalau benda tu kita tak suka, kita tak minat, tapi dah Allah suruh, kita sanggup buat. Itu yakin. Ya.
Jadi kita boleh faham maksud yakin di sini. Al-farqu bainal yaqin wal ilmi wat tasdiq wal thiqah. Kemudian dia bincangkan beza yakin antara yakin dengan ilmu, dengan membenarkan dan thiqah. Pertama dia sebut di sini beza di antara yakin dengan ilmu. Ya. Dinukilkan daripada Ibn Qayyim dalam Madarijus Salikin yang kata di sini, al-ilmu tu'ariduhu syukuk wal yaqin la syakka fih. Ilmu itu dicabar oleh syak, yakin tidak dicabar akan syak. Jadi yakin ni dia adalah darjat ilmu yang tertinggi. Jadi والمقصود أن العلم على درجات فمن أعلى درجات العلم وأكملها وأرفعها وأثبتها درجة اليقين. Jadi ilmu, tahu satu benda itu ada darjat. Iman itu bertingkat-tingkat dan tingkat yang paling tinggi ialah yakin. Jadi ilmu yang kita yakin itu ilmu yang kita tidak syak lagi. Ilmu yang kita tidak datang lagi pada keraguan. Orang main habaq macam mana pun kita takkan goyah. Orang buat main lah habaq macam mana pun kita tidak akan goncang. Itu yakin. Orang buat main lah syubhat. Kata, hang percaya macam ni. Padahal tengok ni. Islam ni macam ni, macam ni, macam ni. Jadi kita kalau kita yakin dengan Islam, bila kita tengok orang buat main syubhat, ya, orang buat main syubhat tentang Islam, sepatutnya yang kita syak itu apa? Syubhat, bukannya yakin, bukannya Islam. Kalau kita yakin dengan Islam. Dan kalau kita yakin dengan Islam, yang kita syak itu ialah syubhat, bukannya Islam. Sebab itu, cara yang paling ampuh sekali untuk kita menjaga diri kita daripada syubhat, yang pertama sekali tentulah kita mengelakkan daripada syubhat. Mengelak daripada syubhat bukan kerana kita ni lemah, tapi kerana kita yakin. Bila kita sudah yakin satu perkara, buat apa kita nak buang masa, nak pergi cari-cari syubhat? Tidak perlu. Kan? Okey? Kemudian diri saya adalah terbukti dengan banyak dalil. Dalil yang banyak sangat. Jadi kenapa bila saya nak membina satu ilmu kepercayaan, saya kena syak pada semua benda dan termasuk syak akan kewujudan diri saya sendiri. Kemudian saya kena cari dalil. Ini buang masa. Ya? Benda yang sudah ada dalil yang begitu banyak, apa kita nak ragu-ragu dan syak? Ya? Jadi kita mengelak dari syubhat itu bukan kerana kita lemah, tapi kerana kita sudah yakin. Dan bila syubhat itu datang juga kepada kita, kita akan berselindung, kita akan jadikan yakin itu sebagai kita punya shield, kita punya perisai. Ya. Kita akan tangkis dan tepis syubhat dengan yakin. Itulah yang muhkamat. Sebab tu Allah Ta'ala kata, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Ayat ni mengajak kepada kita, bila kita berhadapan dengan perkara yang samar, kita kena berpijak di atas benda yang jelas, yang muhkamat. Ya, bila kita pijak pada yang muhkamat, yang nyata, yang terang, ya, maka yang samar juga akan menjadi terang. Ya, tapi kalau kita berpihak kepada yang samar, yang tadinya terang juga akan lama-lama nampak kelabu. Ya. Kita ada cermin mata yang terang. Janganlah kita pergi ambil kanta suluh yang malap
yang samar. Ya. Kalau kita ambil kanta yang sama, yang dah kelabu, yang berabuk, ya, kawan tu jenguk depan mata kita betul pun kita belum tentu nampak. Ya. Jadi ilmu, yakin ialah martabat daripada martabat ilmu. So beza yakin dengan ilmu pada yakin dengan ilmu, dia ada umum dengan khusus. Umum dengan khusus. Semua yakin adalah ilmu, bukan semua ilmu adalah yakin. Umum dan khusus mutlak. Ya? Semua yakin adalah ilmu. Setiap keyakinan, kullu yaqinin ilmun, walaysa kullu ilmin yaqin. Setiap yakin adalah ilmu, bukan semua ilmu itu adalah yakin. Beza al-farqu baina al-yaqin wa tasdiq. Yakin dan tasdiq membenarkan ada kehampiran makna. Jadi kadang-kadang ditafsirkan tasdiq itu dengan yakin dan ditafsirkan yakin sebagai tasdiq, membenarkan, percaya, mengiyakan. Tapi di sana disebutkan perbezaan di antara yakin dengan tasdiq ialah amrun ikhtiyari. Tasdiq ialah amrun ikhtiyari. Di mana seorang manusia boleh mengiyakan apa yang kita bagi tahu kepada dia. Tetapi untuk menghasilkan keyakinan dalam jiwa dia, untuk dia yakin apa yang dia iyakan itu belum tentu. Kerana yakin ialah amrun ittirari. Ya. Jadi maknanya orang boleh pretend, boleh berpura-pura untuk mengiyakan. Tapi orang tak boleh pura-pura yakin. Yakin akan terselah pada waktu yang diperlukan. Ya. Percaya, mengiyakan, kita habaq dekat dia ni, dia pun ya betul. Padahal dalam hati tak yakin. So tasdik ialah perbuatan yang boleh dizahirkan. Dia boleh pretend, dia boleh berlakon. Macam orang munafikin berlakon. Kata dia membenarkan Nabi Muhammad SAW, tapi dia pun tak yakin. Tapi yakin ni benda yang tertanam dalam jiwa. Adapun beza antara yakin dengan fiqah, fiqah itu ialah amnul abdi min fautil maqdur wa intiqadil mastur. Dia kata fiqah itu percaya dengan Allah. Fiqah, rasa percaya dengan Allah, ialah rasa amannya seorang hamba daripada hilang perkara yang ditakdirkan dan terlepas daripadanya perkara yang telah ditetapkan. Fayadhharu bi rauhir ridha wa illa fa bi ainil yaqin. Fa illam fa bi lutfis sabri. Dan ia diperolehi dengan sama ada dengan ridha atau yakin atau sabar. Ya. Jadi fiqah ni ialah satu keadaan yang mana yakin merupakan salah satu instrumennya. Fiqah ni berkaitan dengan tawakul, yang berkaitan dengan tawakal yang kita akan bahas nanti. Ya. Fiqah ni maknanya kita percaya bahawa apa yang Allah telah tetapkan tidak akan terlepas daripada kita. Apa yang jadi pada kita ialah benda yang telah tetapkan daripada Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang kita memperolehi rasa fiqah dengan Allah itu dengan yakin. Kita yakin dengan janji Allah. Dan kalau musibah dah berlaku, terlepas daripada kita apa yang kita nak, kita redha. Kita perolehi dengan redha. Dan kalau tidak pun dengan bila musibah datang, kita sabar. Maka dengan sabar itu kita akan dapat fiqah. So yakin dengan fiqah, yakin adalah salah satu dia punya instrumen untuk menghasilkan fiqah. Jadi fiqah adalah natijah daripada yakin. Dan itu yakin kita fiqah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. So ini adalah
perbezaan antara yakin dengan ilmu, yakin dengan tasdik, yakin dengan fiqh billah. Kepentingan yakin dan kedudukannya sangat penting, seumpama kedudukan ruh daripada jasad. Yakin dengan iman ni, yakin adalah ruh kepada iman. Jika iman itu jasad, maka yakin adalah ruhnya. Maka tanpa yakin tidak ada iman. Iman takkan hidup. Dan dengan yakinlah berbezanya derajat orang yang arif billah. Dan padanya lah umat orang beriman itu berlumba-lumba nak mencapai siapa yang paling yakin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan segala dalil yang dia bawa, yang dia datangkan hujah-hujah dalam alam ini hanya bagi orang yang yakin. Wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan pada bumi itu ada ayat-ayat bagi orang yang yakin. Sebab tu orang atheist, orang kafir. Adakah mereka jadi atheist atau jadi kafir kerana lack of proof atau lack of evidence? Tidak. Ya. Bukti tentang kewujudan Tuhan, kekuasaan Tuhan, keesaan Tuhan. Ya Allah, ya Rabbi. Berlambak-lambak. Ya. Baik pada dirinya, baik pada ufuk di luarnya. Macam-macam dalil. Kan? Berdalil-dalil Tuhan bagi. Tapi kalau dia tidak yakin, macam mana? Kata Nabi Musa kata kepada Fir'aun, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Dan dia jelaskan hujah-hujah itu, dalil. Kan? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Bila Fir'aun tanya, apa dia Rabbul Alamin ni, hai Musa? Tuhan sekalian alam ni apa makna? Tuhan yang menjaga, yang mengawal perjalanan langit dan bumi dan apa ada keduanya. Jikalau kamu orang yang yakin. Kalau kamu ni ada otak yang betul, jiwa yang waras, sepatutnya perkara-perkara ini bila dia berinteraksi dengan fitrah kamu akan menghasilkan keyakinan. Sebab itu Allah khususkan juga hidayah Allah dan kejayaan kepada orang yang yakin. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Yakin itu diperoleh kepada mereka yang hidayah dan al-falah diperoleh kepada orang yang yakin dengan hari akhirat. Dan punca orang masuk neraka adalah kerana mereka tidak yakin. Allah sebut dalam surah Al-Jathiyah ayat 32, wa idza qila inna wa'da Allahi haqqun was-sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri mas-sa'ah in nadhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustayqinin. Tengok pengakuan ahli neraka bila dikatakan sesungguhnya Allah telah berjanji yang hak dan kiamat itu pasti tiada keraguan padanya. Kamu menjawab pula, kami tak tahu apa itu kiamat. Kami hanya sangka-sangka, kami tidak yakin. Itu punca. Mereka tidak yakin dengan hari akhirat. Masuk neraka. Maka yakin itu ialah ruh kepada amalan hati. Dan dia adalah hakikat as-siddiqiyah. Martabat siddiq yang mencapai padanya Abu Bakar as-Siddiq. Kenapa dia menjadi Abu Bakar as-Siddiq? Kenapa Maryam disifatkan sebagai siddiqah? Tidak lain tidak bukan kerana keyakinan yang tinggi. Kata sebagian ulama salaf, dikeluarkan oleh Waqi' dalam kitabnya Az-Zuhd, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, as-sabru nisful iman wal yaqinul imanu kullu. Sabar itu separuh iman. Adapun yakin adalah iman keseluruhannya. Ya. Sebab itulah orang yang yakin pasti sabar. Tapi orang yang sabar belum tentu dia yakin sepenuhnya. Ya. Kerana orang yang sabar, jadi dia sabar. Tapi duk mai. Sabar ni peringkat yang rendah kan. Yang paling tinggi ialah yakin. Yang mana yakin ni dah berpasangan dengan redha.
Sabar ni ialah wajib. Sebab tu dia wajib. Sebab sabar ni boleh dibuat oleh semua orang. Tak ada orang bagi alasan kata saya tak boleh sabar. Sabar ni semua boleh. Sabar ni bila main musibah, boleh sabar. Walaupun dalam hati dia ada rasa syak, aduk apa orang panggil apa, tak senang dalam hati ni. Tapi dia sabar. Tapi orang yang yakin, tidak senang itu. Bahkan dia bukan lagi sabar, dia sudah boleh redha dengan apa yang berlaku. Sebab itu kata Ibn Qayyim, yakin dan cinta itu adalah dua rukun iman. Yakin kepada Allah dan cinta kepada Allah. Dan di atasnya lah dibina iman itu. Dan dengan keduanya lah iman itu berdiri. Dan keduanya lah yang membekalkan seluruh amalan hati dan amalan badan. Dan daripada keduanya lah lahirnya amalan-amalan hati dan amalan badan. Dan dengan lemah keduanya, lemahlah amalan. Dan dengan kuat keduanya, kuatlah amalan. Dan semua tempat perhentian orang yang berjalan menuju Allah itu dimulakan dengan keduanya, dengan yakin dan cinta. Dan keduanya lah yang membuahkan segala amal yang salih dan ilmu yang bermanfaat dan hidayah yang lurus. Oleh sebab itu kata Abu Bakar Al-Warraq, al-yaqinu milakul qalbi. Yakin itu adalah kunci pemegang hati. Wa bihi kamalul iman, dengannya kesempurnaan iman. Wa bil yaqin urifa Allah, dengan yakin dikenali Allah. Wa bil aqli uqila anillah, dan dengan akal difahami perintah dan larangan Allah. Dan kata Al-Hasan Al-Basri, wa bil yaqin tulibatil jannah, dengan yakinlah kita mencari, kita menuntut syurga. Wa bil yaqini huriba minan nar, dengan yakinlah orang lari daripada neraka. Wa bil yaqini udiyatil farad, dengan yakinlah orang melaksanakan segala kefarduan. Wa bil yaqini subira 'alal haqq, dan disebabkan yakinlah orang sanggup bertahan di atas segala musibah demi mempertahankan kebenaran. Jadi yakin inilah kunci segala-galanya. Allahu Akbar. Kita akan sambung pada kelas yang mendatang pada bab al-yaqin fil kitab wa sunnah. Kedudukan yakin dalam Quran dan Sunnah, kita nak tengok macam mana yakin itu dalam Quran dan Sunnah. Semoga Allah Ta'ala memberkati dan merahmati kita. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah al-azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.